Malam ni kita akan menelusuri bagaimanakah sifat keberanian yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam menjalankan kerja-kerja hijrah itu sendiri. Sebab itu Nabi ni contoh terbaik. Tak adalah contoh manusia paling berani dalam dunia banding Nabi. Banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi takkan sehebat Nabi Muhammad. Nabi ni dia berani kerana dia dididik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Saidina Ali Bukit Sekilau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat bertatap muka bagi membincangkan tajuk iktibar daripada peristiwa hijrah. Sebelum itu, anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana jalan berbelit-belit tadi dah saya sampai. Minta maaf lah lewat sikit. Meraihkan tetamu juga adalah kewajipan yang datang ke rumah. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah hari ini ramai di kalangan masyarakat kita yang mengambil inisiatif untuk membuat pengukuran ataupun semakan terhadap arah kiblat khususnya di kediaman masing-masing. Untuk masjid dan surau kebiasaannya tidak perlu diadakan semakan kiblat, memandangkan sesebuah masjid ataupun surau ketika nak dibina dia menggunakan alat ukuran yang sangat tepat. Kadang kita pakai alat daripada pihak Jepun, jadi memang ketepatannya insya-Allah tak diragukan. Ada orang tanya apa benda gunanya nak ukur-ukur istiwa ni, dulu tak percaya benda gini ustaz, benda faedahnya. Ustaz menyebabkan orang jadi keliru pula dengan kiblat. Ini dia begini. Kaedah untuk kita nak tahu kiblat ini tanpa menggunakan sebarang alat astronomi ataupun kaedah-kaedah matematik, ini dah dibuat sejak pada dulu, zaman Tori lagi dah. Nenek moyang kita dulu walaupun bukan orang sains, tak mengaji tinggi, tetapi mereka tahu untuk menengok arah kiblat dengan melihat kepada fenomena alam yang berlaku. Sebab itu masjid surau zaman-zaman dulu, kiblat mereka Masya Allah luar biasa sekali. Bila kita buat ukuran, lari pun sinci 2 luar biasa sekali. Apa sebab? Pertama, dulu mereka melihat arah kiblat dengan melihat arah matahari terbenam. Yang ini kita tak berapa ada kepakaran sangat dah melihat arah matahari terbenam. Yang kedua, mereka melihat menerusi kaedah buruj bintang, iaitu mereka tengok kedudukan belantik ataupun orient, atau dipanggil buruj al-babadur, yang mana pada buruj al-babadur itu dia ada 3 bintang adik-beradik berderet, iaitu bintang Mintaka, Nilam dengan Nitak. Yang ini pun kita payah nak menengok dengan mata kepala kita, dengan mata lendir kita, sebab kita ada banyak pencemaran cahaya. Tuan-tuan di Bukit Sekilau pandang ke langit, kalau nampak buruj al-babadur pun melihat 3 bintang Mintaka, Nilam dan Nitak, kita keliru ini bintang ke lampu helipad Hotel Zenith, kita pun tak tahu mana satu. Sama saja. Jadi ini memerlukan kepada ilmu falak. Maka datang peristiwa yang ketiga, istiwa a'zam,
Yang ini Allah kurniakan setahun 2 kali, iaitu ketika kejadian ini matahari akan istiwa di atas Kaabah, dan dia berlaku setahun 2 kali, iaitu pada 28 Mei dan hari ini 16 Julai. Jadi ini adalah kaedah tradisional untuk kita nak menengok arah kiblat. Ada orang tanya, kalau pakai apps dalam handphone tak betul ke kiblatnya? Tuan-tuan, handphone kita berapa harga? Berapa harga handphone? 5,000? 6,000? Dalam satu telefon yang harga 5-6,000 ada berlambak apps yang lain. Tuan-tuan ingat pembuat telefon ada masa untuk sakit kepala nak masukkan kompas yang tepat dalam telefon kita? Sedangkan alat kompas yang digunakan oleh mesin ataupun alat-alat yang canggih itu harga kompas saja 10,000 baru dapat ketepatan. Bukan kita menafikan apps, tetapi Allah Ta'ala dah beri kita peluang untuk nak buat semakan, lakukanlah semakan. Walaupun ada budak-budak muda kadang nakal-nakal tanya, Ustaz, petang tadi kamu tak sempat nak tengok matahari sebab kerja shift petang. Kalau tengok lepas maghrib boleh tak? Ada tanya soalan begitu, susah juga nak jawab. Dia nak tengok lepas maghrib, lantau lah budak-budak. Hadirin hadirat sekalian, iktibar peristiwa hijrah. Ada beberapa rangkapan pantun yang dibuat oleh orang tua-tua dulu berkenaan tentang cerita hijrah yang mereka susun dalam bentuk pantun. Kata mereka, dia sebenarnya dia macam syair gurindam. Kalau nak baca, kena baca macam lagu Pak Ma'on baca buku sejarah tu. Tapi saya tak tergamak lah nak melagukan, tuan-tuan lagukanlah sendiri. Kalau Pak Ma'on tu kan tersebutlah kisah tu yang dia baca buku sejarah tu kan. Kata orang tua-tua, tersebutlah kisah hijrah sang Nabi. 1 Muharram sejarah terpetri, kota Yasrib sedia menanti kedatangan Nabi yang telah dijanji. As-Siddiq gelaran utama, menemani Rasul hijrah bersama. Segala rintangan suka dan duka menjadi perisai Nabi yang mulia. Dikurniakan Allah wajah yang mulia, Sayyidina Ali sangat berjasa mengganti Nabi di kamar baginda hingga terpedaya petaka durjana. Tiada gentar di dalam hati, digeruni musuh tidak terperi. Al-Faruq gelaran diberi, Sayyidina Omar seorang pemberani. Termaktub sudah hijrah sang Nabi, perintah Allah tidak diingkari. Gemilang Islam terus mewangi, sirnalah kufur, iman menerangi. Ini panjang lagi lah rangkapan-rangkapan syair dia. Salah satu keterangan yang diberikan dalam syair gurindam ini adalah bagaimana peri sifat keberanian semua watak-watak yang terlibat di dalam peristiwa hijrah. Bermula daripada Nabi kita, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan semua yang terlibat. Tuan-tuan, hijrah tanpa keberanian dia hanyalah satu mimpi. Jika Nabi tidak memiliki keberanian, mana mungkin akan sanggup hijrah? Keberanian antara modal terbesar yang menggerakkan proses hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebab itu orang tua-tua dulu nak didik anak cucu mesti jadi orang berani. Siapa berani dia terpuji, siapa penakut dia hanyut. Apa tanda Muslim sejati di jalan Allah berani mati? Apa tanda anak jantan hidup mati atas kebenaran? Apa tanda manusia terpuji pada yang benar dia berani? Apa tanda manusia berani musuh datang dia menanti? Apa tanda manusia berani mengelak musuh pantang sekali? Wahai pemuda bijak bestari, pakai olehmu sifat berani, bulatkan tekad, teguhkan hati, di jalan Allah tempatmu mati. Wahai pemuda intan di karang, sifat berani hendaklah pegang, pantang anak jantan berbalik belakang, bercawak ekor dalam gelanggang. Wahai pemuda kuatkan iman, pakai olehmu sifat pahlawan, berani tidak membilang lawan, takut melanggar pantang larangan. Ini dikaitkan di dalam nasihat tentang salah satu nasihat dalam peristiwa hijrah adalah keberanian.
Alhamdulillah hari ni kita melihat anak-anak muda kita ada sifat berani ni. Tapi sayangnya sifat keberanian mereka itu salah pasang, letak di tempat yang tak sepatutnya. Anak muda hanya berani bawa motor laju misalnya, bawa kereta macam orang gila, bawa motor tak pakai helmet, potong kereta double line. Kalau ada setengah berani pakai pakaian yang memang mengundang kecaman, seksi tak tentu arah, berani buat konten TikTok tak apa-apa, macam-macam. Hanya berani itu saja. Melerak bawa motor, ni contoh. Dan kita pula, bagi kita, kalau orang berani itu siapa? Orang berani, orang yang bila berani menikah seorang lagi. Oh, beranilah dia, tak melekor selalu kita gelarkan. Kita memasang sifat berani pada kadang benda yang tidak tepat. Malam ni kita akan menelusuri bagaimanakah sifat keberanian yang ada pada Nabi SAW dan para sahabat dalam menjalankan kerja-kerja hijrah itu sendiri. Sebab itu Nabi ni contoh terbaik. Tak adalah contoh manusia paling berani dalam dunia banding Nabi. Banyak hari antara hari, takkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi, takkan sehebat Nabi Muhammad. Nabi ni dia berani kerana dia dididik. Siapa yang didik Nabi kita jadi berani? Allah. Allah telah latih Nabi kita jadi berani daripada kecil lagi. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah memperingatkan hamba-Nya kalau pergi perang tiba-tiba ada cita-cita nak lari. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 15, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallumul adbar. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu sudah berdepan dengan musuh, jangan beri belakang kamu pada mereka. Itu Tuhan ajar. Jangan beri punggung pun, bercawak ekor kepada musuh, jangan. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang memberi punggung atau membelakangkan musuh ketika itu, kecuali dia berpusing itu kerana nak membuat muslihat ataupun ada strategi nak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka kalau dia bukan kerana sebab yang munasabah, dia telah mengundang kemurkaan Allah. Di mana tempatnya esok? Dalam neraka Jahannam. Di situlah tempat, seburuk-buruk tempat dia akan kembali. Jadi Allah Ta'ala memang didik kita orang Islam jangan jadi bangsa penakut, mesti jadi berani. Biar putih tulang, jangan putih mata. Dan Nabi kita memang berani. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa kana ajwadan nas wa kana asja'an nasi. Nabi ni seingat saya, kata Anas, adalah orang yang paling baik, paling tak kedekut dan paling berani sekali. Lantas orang tanya pada dia, tara mana Nabi kita dulu berani? Walaqad fazi'a ahlul madinati zata lailatin. Pada satu malam, masa kami di Madinah, tiba-tiba ada satu bunyi letupan yang kuat. Fantalaqa nasun qibalas sauti. Orang semua bangun, keluar pada rumah, nak pergi ke arah tempat yang keluar bunyi letupan tadi. Fatalaqahum Rasulullah raji'an wa qad sabaqahum ila sauti. Orang kampung baru nak keluar bawa pisau parang, baru nak pergi, tengok-tengok Nabi baru balik daripada bunyi letupan itu. Nabi dah pergi dulu. Wa huwa ala farasin li Abi Talhata uryin fi unukihi saifu. Dan kami nampak Nabi baru balik dari lokasi kejadian menunggang kuda yang dipinjam daripada Abu Talhah sambil menghunus pedang. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini Nabi, ini pemimpin berani. Bunyi letupan, bukannya bodyguard jaga dia, tak. Dia pergi dulu, bodyguard pergi kemudian. Dia dulu pergi tengok apa hal.
Sebab itu Nabi kita kalau tak berani takkan pergi hijrah. Hijrah ni tuan-tuan, pertama tinggal kampung halaman sendiri. Kita asal Kuantan, kalau orang buat khianat pada kita sampai kita kena tinggalkan tanah air kita, sedih bukan kepala lagi, meninggalkan segala-galanya, mengadu nasib di tempat orang, jadi perantau, bukan benda senang. Nabi dia berani. Sebab itu sepanjang riwayat, sepanjang hidup Nabi, walaupun Nabi ni seorang yang baik, kata Anas bin Malik, Nabi ni baik, budiman, penyabar, tapi dia punya berani tak boleh dipertikai. Dia sendiri terlibat dalam 101 operasi peperangan. Dia berperang 100 lebih peperangan. Perang tuan-tuan, bukan bertumbuk dengan budak sekolah dah. Bukan bertumbuk sekolah SABS dengan sekolah semat ni dah. Perang betul menggunakan senjata. Iaitu Nabi berperang dipanggil ghazwah, 28 ghazwah dan ada 73 sariyah. Iaitu ada yang Nabi sendiri jadi general dan ada yang operasi yang diketuai oleh sahabat di medan. Begitu juga kata Amr bin Auf, Nabi ni memang berani. Satu ketika Nabi, kata Amr bin Auf, Nabi buat satu garisan dalam peperangan Ahzab, Khandak ni parit yang agak dalam. Jadi ketika kami pun gali semua tempat yang Nabi dah tanda, tiba-tiba kami nampak atau jumpa satu batu besar berwarna putih. Batu itu para sahabat nak hancurkan, tapi alatan semuanya patah. Ini batu ajaib. Jadi mereka pun ketuk, pecah. Ngadu kepada Nabi, ya Rasul, kami tengah gali parit, jumpa batu besar warna putih dalam salah satu kawasan. Macam mana nak buat ya Rasulullah? Apa reaksi Nabi? Tak apa, biar aku turun. Ini pemimpin. Dia tak suruh ketua jabatan turun pergi cari penyakit, tak apa, saya turun. Nabi tengok, Nabi pun titahkan ambil kroba pinjam daripada Salman Al-Farisi. Nabi sendiri ketuk ataupun pukul batu tu dengan sekali pukulan. Pong. Bila diketuk batu itu dengan pukulan daripada Nabi kita, batu itu terbelah dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah. Dalam riwayat disebut bagaikan sinar lampu di malam hari yang gelap gelita. Keluar cahaya. Ini kalau geng teori konspirasi UFO suka sangat cerita macam ni. Oh, bangkali meteor, asteroid, macam-macam lah dia orang akan kata. Bercahaya. Sahabat pun bertakbir, Allahu Akbar. Nabi ketuk sekali lagi, pow, keluar lagi cahaya, Allahu Akbar, takbir. Nabi ketuk lagi untuk kali ketiga, maka batu itu pun terbelah dan hancur dan sekali lagi mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Beraninya Nabi kita. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia pernah bercerita, kami dulu di zaman Nabi, apabila peperangan telah jadi sengit, kami ketika itu akan berlindung dekat dengan Nabi. Ketika itu tak ada seorang pun daripada kami yang lebih dekat ke arah sempadan musuh melainkan Nabi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya peperangan makin sengit, biasanya kita akan stamina dah kurang, kita dah letih. Kalau kita berlawan tuan-tuan, kadang berpeluh ni menyebabkan kita jadi perit mata, kita berundur-berundur sikit. Kata Ali, Nabi tak. Makin sengit perlawanan, kau ke depan, makin ke depan, makin ke depan, makin ke depan. Itu style Nabi. Dia seorang yang sangat berani. Sayyidina Ali bercerita lagi dalam peperangan Uhud, Ubay bin Khalaf, dia telah maju meluru ke depan dengan kudanya, dan ketika itu dia niat nak bunuh Nabi. Maka dia pun kata, wahai Muhammad, aku tidak selamat kalau engkau selamat. Orang ramai pun kata, ya Rasulullah, bolehkah kami tolong pukul Muhammad ini, bunuh dia? Apa jawab Nabi? Khallu anhu fa akhazal harbata fajazalahu biha yaqulu ramahu biha.
Ketika sahabat kata biar kami tolong pukul, kata Nabi biarkan dia. Jadi biar, jangan usik dia, itu saya punya. Nabi pun ambil sebilah senjata, Nabi baling pada dia. Itu ada sejarah membincangkan penuh tak Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh orang dalam peperangan. Ini perbahasan yang panjang, lain tahun lah kita bahas hilang cerita hijrah sekarang. Jadi ini menjadi perbahasan hangat. Tangan Nabi yang mulia pernah tak membunuh orang. Itu dibahaskan sebab Nabi perang banyak. Ni lain-lain kalilah kita bincang. Begitu juga dalam peperangan Hunain. Keberanian Nabi ni tak ada orang boleh petikai. Orang Islam dalam perang Hunain kalah. Kalah pusingan pertama kerana diserang endap, ambush oleh kaum Hawazin dengan panah. Ada riwayat sebut dia orang pakai manjanik, pakai macam lastik besar. Ketika bertempiaran lari orang Islam, Nabi kita tetap berdiri teguh berhadapan dengan musuh. Orang lain dah bercempera, Nabi tinggal seorang. Nabi berdiri di atas tunggangan dia, lantas Nabi mengeluarkan kata-kata, "Ana Nabi, la kadzib, ana bani Abdul Muttalib." Nabi kata, "Oi, aku ni Nabi, seumur hidup aku tak pernah bohong. Ini cucu Abdul Muttalib," kata Nabi. Bila Nabi sebut ni cucu Abdul Muttalib, Nabi seolah nak beritahu pada tentera Islam yang lari tadi, mana anak cucu Abdul Muttalib? Takkan tinggal aku seorang sini. Jadi bila mereka dengar nama Abdul Muttalib, semua U-turn balik lawan masuk kumpulan Nabi. Dia nama Abdul Muttalib ni legend. Dia kadang orang kita ni nak bagi dia semangat balik, kena sebut nama tok nenek dia, baru dia datang saka rimau dia tu. Macam dia pemalas, penakut apa semua. "Awak keturunan Mat Kilau." Dia tak sebut Mat Kilau dia tu lain macam. Dia mari dia punya semangat. Ada orang kena gitu. Kena khabar, "Awak penakut sangat dengan orang ni, orang takut. Awak moyang awak Mat Kilau, moyang awak Tok Bahman." Dia steady, dia semangat. "Awak keturunan Panglima Pancung tak bertanya." Ada keturunan Panglima Pancung tak bertanya. Baru dia semangat. "Awak keturunan Panglima Hitam, awak cicit Panglima Hijau." Ikutlah Panglima apa pun. Jadi bila Nabi sebut, "Ni cucu Abdul Muttalib," maka ketika itu datang Sayyidina Ali, datang saudara-saudara Nabi, duduk berkumpul di depan Nabi. Nabi berani. Perang Hunain inilah perang yang menjadi satu pelajaran dan juga tamparan hebat kepada umat Islam, bukan zaman Nabi saja, hatta sampai sekarang pun. Perang Hunain ni dia kalah pusingan awal apa sebab? Kerana orang Islam masa tu overconfident. Kenapa overconfident? We got numbers. We got number, legitimate and convenient. Convincing. Kita ada jumlah, kita ada ramai sokong kita. Jangan. Punca peperangan Hunain kerana overconfident. "Qad nasarakumullahu fi mawatini katsirah wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum." Itu Allah rekodkan dalam Quran. "Ingatlah ketika aku yang beri bantuan pertolongan pada kamu, ketika kamu merasa jumlah kamu ramai." Allah Ta'ala pantang betul orang overconfident, dia menang kerana dia ramai sokongan. Jangan. Kita sama ada penyokong, ada follower, ada tak ada sekalipun, jalan je lah kerja. Jangan bermegah dengan jumlah. Itu Tuhan tegur dalam peperangan Hunain. Macam mana orang Islam boleh jadi ramai? Asalnya jumlah tentera Islam 10,000 orang datang daripada daripada Madinah. Dalam peristiwa Fathu Mekah, dia cerita perang Hunain ni dia berlaku lepas pembukaan kota Mekah. Kan masa cerita kota Mekah dibuka, orang Islam 10,000 pada Madinah datang menakluk kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Orang-orang asal Mekah semua berundur, takut tengok orang Islam datang. Jadi bila mereka masuk, menang tanpa bertanding. Orang tengok gerun dah. Jadi dia orang pun masuk. Nabi pun isytiharkan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Siapa keluar, kita ambil tindakan. Siapa duduk di rumah, kita tak kacau.
Siapa sorok senjata, kami tak kacau. Siapa duduk rumah Abu Sufyan pun aku tak kacau. PKPD. Semasa itu beberapa orang-orang Mekah yang asal lari, puak-puak Hawazin, dia lari pergi puak Hawazin dan juga Saqif, dia keluar daripada Mekah pergi membawa segala harta benda mereka. Bawa keluar. Jadi orang Islam menang tanpa bertanding. Tiba-tiba dengar puak-puak Hawazin dengan Saqif tengah bina kekuatan untuk seram balik umat Islam di Mekah, di satu kawasan bernama Autas. Dia lembah Hunain ini, dia duduk sekarang antara Mekah dengan Taif, tapi dia lebih dekat dengan Taif. Dan perang ni berlaku pada 6 Syawal tahun 630 Masihi. Orang Islam jumlah 10,000 orang. Bila masuk ke Mekah, 2,000 orang Mekah masuk Islam. Jadi ketumbukan dah ada 12,000 orang. Lagi dia orang rasa confident. We got numbers, convincing and legitimate. Bangga dengan jumlah yang dia ada. Kita dulu 10,000 pun kita menang, takkan 12,000 kita tak boleh menang lagi. Overconfident. Jadi ketika dalam peperangan itu, musuh guna senjata canggih, bertempiaran lagi. Allah tegur dalam surah At-Taubah ayat 25. Jangan bangga dengan jumlah. Akhirnya semua insaf, muhasabah diri, berlawan semula. Nabi pun dah kumpulkan balik kekuatan, alhamdulillah menang. Dalam peperangan itu 70 musuh terbunuh, 6,000 ditawan, dan itulah satu-satunya peperangan dalam sejarah mendapat harta rampasan perang paling banyak dalam sejarah, iaitu orang Islam berjaya merampas 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing dan 4,000 wakih perak. Satu wakih bersamaan 213 gram. Kenapa harta rampasan begitu banyak? Kerana orang Mekah, Saqif dengan Hawazin, dia orang bawa semua harta. Dia tak nak orang Islam ambil, walaupun piring estro rumah dia pun dia tak bagi ambil. Dia takkan tinggal apa-apa, pantang dia. Dia tak sangka dia kalah teruk, habis harta dia dapat dia orang Islam. Bila harta dah banyak tuan-tuan, timbul pula satu masalah. Dia mana-mana lah organisasi, masjid ke, koperasi ke apa ke, masa tak berduit orang tak kelahi sangat. Tapi bila duit banyak ni tuan-tuan, piyah, songkok, janggut, orang tak pandang lah, orang tak peduli. Duit ni lain macam. Bila harta rampasan banyak, timbul isu pengagihan. Dah ada bunyi-bunyi tak puas hati. Ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia ada cerita satu peristiwa. Orang masa tu di Akaumbi ni, ahli-ahli, kalau koperasi tu ahli-ahli lah, kalau mesyuarat agung macam dalam parlimen, kelahi duit. Kelahi ni orang nak tahu duit apa semua. Qala rajulun, ada satu orang dia nyatakan tak puas hati. Dia cerita ke Ibn Mas'ud, wallahi inna hadhil qismata ma'udila fiha wa ma urida biha wajhullah. Dia kata, bang, minta maaf, kawan nak cakap, kalau tak cakap esok tak selesai masalah, minta maaf terpaksa cakap. Dia kata, demi Allah, pembahagian cara begini, pengagihan begini ni, demi Allah ni tidak adil langsung. Padahal yang mengagih tu Nabi. Dia boleh kata ini tidak adil, ini pembahagian ni bukan kerana nak mencari redha Allah. Dia jadi berebut. Kalau politik berebut kursi, pengagihan kursi pun susah juga. Kalau koperasi, pembahagian saham, bisnes, keuntungan, rugi berapa, pengurusi dapat berapa, ALK dapat berapa, akan tak puas hati orang ni. Tapi yang jadi ketua sekarang ni Nabi. Jadi orang pun petikai, demi Allah ini bukan adil punya pembahagian. Mereka tak puas hati sebab ada orang dapat bahagian sikit, ada orang dapat banyak, ada orang dapat alih berharga, ada yang dapat biasa-biasa. Walhal sistem pembahagian harta rampasan perang masa itu mengikut keutamaan, priority, ikut sumbangan dalam operasi. Yang dapat lebih biasa barisan paling depan, terdiri daripada unit-unit SOF, Special Operation Forces, macam kita GGK, Pascal Komando. Kalau polis tu 69 Komando, UTK. Dia orang ni memang dapat lebih allowance sebab dia masuk ke kawasan musuh lebih awal daripada orang lain. Perang hari ni dia dah duduk sebulan,
Dia kerat wayar, ambil maklumat, potong wifi, tu kerja dia lah buat pengkhianatan. Jadi dia, of course dia akan dapat lebih. Yang kedua mungkin semboyan, orang hantar berita, bola satu, bola dua, mungkin dia lebih sikit sebab dia hantar maklumat, mustahak. Mungkin yang ketiga dapat allowance lebih sikit, infanteri, tentera berjalan kaki, tentera pemanah, ada. Mungkin yang belakang Wataniah, PSTD, 505, 512, makin bawah rela pun dapat juga, Persatuan Silat Gayung pun dapat, semua orang dapat belaka, tapi ikut keutamaan barisan di mana. Tapi tak puas hati sebab kali ni rampasan banyak. Jadi Ibn Mas'ud pun bila dah banyak sangat orang mengadu pada dia, dengan dia nekat jumpa Nabi. Mula dia malas nak nyampai cerita, tapi takutkan keluar viral, Nabi ni orang kata macam-macam. Dia kata, ya Rasulullah, orang kaum B dah mengadu tak puas hati begini. Ada yang kata ini bukan nak mencari redha Allah, tapi ini nak mengenyangkan kroni dan puak-puak dia saja. Apa reaksi Nabi? Fataghayyar wajhuhu hatta kana kasirfi. Berubah muka Nabi jadi merah, telinga Nabi jadi merah. Nabi menahan kemarahan dia. Bayangkan, awak buat habis baik, paling adil lah kita pembahagian, ada lagi 2-3 orang tak puas hati, pas dia bercakap, pas dia mikrofon tu dia punya je, pas dia ni contoh tah benda yang dia tak puas hati kita tak tahu, ada lagi tak kena, orang lain semua dah faham, dia seorang tak faham. Akhirnya Nabi mengatakan, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Nabi meninggi suara. Nabi kata, kalau aku ni Nabi, orang boleh anggap tak adil, tolong tunjuk aku satu orang manusia dalam dunia yang boleh lebih adil daripada aku. Tunjuk sekarang. Kita suruh dia je ngagih. Awak ngata orang, awak tak boleh tunjuk juga cara yang betul. Hanya kerana dia tak dapat sebagaimana orang lain dapat lebih, lalu dia fitnah kata Nabi ni nak beri orang-orang tertentu kenalan rapat dan sebagainya. Tunjukkan aku mana orang yang lebih adil, biar dia buat. Masalahnya tak ada dah orang yang lebih adil daripada Nabi. Maka Nabi pun mengata, rahimallahu Musa, moga Allah memberi rahmat pada Nabi Musa AS. Udhiya bi aksara min hadza fasabara. Nabi Musa penuh disakiti hatinya, teruk pada ini, tapi dia boleh sabar. Maka aku pun kena sabar juga, kata Nabi. Sahabat pun heran, apa pula Nabi petik kerana Nabi Musa. Ni panjanglah ceritanya. Nabi Musa ni ada special hubungan dengan Nabi dalam hati dia. Jadi ini sekelumit peristiwa-peristiwa yang menunjukkan ketegasan, keberanian baginda Nabi SAW. Dan sebenarnya keberanian ni Nabi dah dipupuk daripada muda lagi, sejak daripada dia buat kerja dakwah lagi. Yang ni saya akan terangkan kemudian. Kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kembali ceramah pada malam ini. Mohon izin kepada tuan-tuan untuk dianjakkan sedikit saja pelaksanaan solat isyak untuk dihabiskan huraian tentang tajuk iktibar peristiwa hijrah ini. Tuan-tuan sekalian, tiada gentar di dalam hati, digiruni musuh tiada terperi, Al-Amin gelaran diberi, baginda Nabi seorang yang berani. Sememangnya Nabi kita seorang yang sangat berani, sehingga kan peristiwa hijrah ini bermula daripada pergerakan Nabi daripada Mekah diintip-intip oleh musuh, keluar waktu malam ketika rumahnya dikepung oleh 50 orang pemuda, melakukan perjalanan pergi ke gua, bersembunyi di situ, perjalanan lagi melintas padang pasir dan sebagainya. Semuanya hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keberanian. Maka marilah kita memiliki sifat berani ini untuk mencipta kejayaan. Sahabat-sahabat Nabi pun Nabi didik supaya jadi berani. Banyak atau ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi memiliki keberanian yang bukan calang-calang. Antara yang terkenal Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu.
Khalid Al-Walid ni bukan nama kecil dalam bidang ketenteraan. Dia diiktiraf the best military commander in human history. Diiktiraf, kalau di Akademi Ketenteraan disebutkan nama Khalid Al-Walid. Makam dia di Syria, dia ada tuliskan dia punya deskripsi peperangan yang dia pernah masuk. Dia catatkan di situ dia telah terlibat dalam 50 peperangan yang dia sendiri jadi komandernya. Tapi dalam banyak-banyak peperangan itu ada 14 peperangan yang paling diingati. Ada 4 peperangan di Semenanjung Arab, 5 peperangan dengan Sasanid atau kerajaan Parsi di Iraq, dan ada 5 peperangan dengan kerajaan Byzantium, Rom di Syria. Dia pernah kalahkan 240,000 tentera Byzantium Rom dengan hanya ketumbukan seramai 46,000 tentera Islam sahaja. Dan dia ni seorang yang pakar dalam tempur dekat. Dia dah bunuh 14 orang jeneral perang musuh dengan tangan kosong saja, tanpa senjata, tempur tanpa senjata. Ni Khalid Al-Walid. Ketika dia meninggal, orang mandikan jenazah dia, badan dia ada 100 parut, punyalah banyak. Bukan sebab bekam, dah berperang, parut berperang. Sahabat Nabi memang berani-berani. Macam mana boleh berani begitu? Sebab Nabi train orang Islam miliki keberanian. Lelaki berani, perempuan berani. Sebab itu boleh melakukan hijrah itu sendiri. Ini Nabi buat. Cuma menarik kalau kita bincang pada malam ini. Kalau ditanya kepada kita, ramai-ramai sahabat Nabi, siapa sahabat paling berani? Orang akan datang jawapan Khalid Al-Walid lah. Ataupun orang akan datang jawapan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Soalan ini pernah dibincangkan. Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dalam kitabnya Hayatus Sahabah, dia menukilkan satu riwayat daripada Al-Bazzar dalam kitab musnadnya daripada Muhammad bin Aqil daripada Ali, bahawa ada orang pernah, Sayyidina Ali tanya pada orang ramai, akhbiruni man asja'an nas, cuba cerita pada saya, kata Ali, siapa orang paling berani sekali yang awak kenal? Orang semua jawab, faqalu anta. Oh, yang paling berani kami kenal wahai Ali, entahlah. Memang dari segi sejarah Sayyidina Ali, no doubt about it, dia seorang yang sangat berani. Sehingga ada satu kata-kata, la saifa illa Zulfiqar wala fata illa Ali. Tidak ada pedang yang hebat melainkan Zulfiqar, iaitu Ali punya pedang, dan tidak ada pemuda yang hebat melainkan Ali. Kenapa Ali begitu hebat? Pertama, Ali yang gantikan tempat tidur Nabi masa hijrah, dan itu risikonya sangat tinggi. Tuan-tuan, buatnya Ali berselubung bawah selimut, datang musuh 50 pemuda Quraisy, tikam terus, meninggal Ali. Tapi nasib baik pemuda-pemuda Quraisy ni dia selok dulu selimut. Ali, mana pergi Muhammad? Mana aku tahu, aku tidur. Dia jawab aja. Ali mengambil risiko besar tu. Kalau tikam dia orang mati situ je. Orang pernah tanya Sayyidina Ali, Ali, mu masa ganti tempat tidur Nabi, mu tak takut mati ke? Kata Ali, kalau aku mati tak ada masalah, tapi kalau Nabi mati, Islam tak adalah lepas ni. Dia punya semangat dia, mati pun matilah. Ni Ali. Ali ni berani apa sebab? Ali ikut semua perang. Tidak ada peperangan yang dia action kecuali satu saja, perang Tabuk. Itu pun kerana dia ditugaskan oleh Nabi untuk in charge Madinah, mengambil alih pengurusan di Madinah, sebab dapat maklumat risikan masa tentera keluar akan ada satu pasukan akan ganggu pula Madinah. Jadi Nabi perintahkan Ali jaga kawalan di Madinah. Sayyidina Ali juga adalah antara sahabat yang merupakan pakar mubarazah fardiyah. Mubarazah fardiyah ni adalah perang duel. Perang duel ni satu tradisi Arab. Sebelum nak berperang yang benar, yang besar, mereka akan ada
pertandingan antara panglima dengan panglima dulu. Jadi satu lawan satu. Macam orang Melayu dia banyak balas pantun, banyaknya silat dok juga. Pantun ni pantun itulah sedang bah kapal tak hanya ini pula kemarau panjang. Banyak pantunnya, boh tak keluar lagi. Arak dak dia keluar berlawan dulu, kongkang-kongkang macam lagu ayang. Kongkang, menang. Wow, gembira. Nak lawan lagi. Mai hantar panglima seorang lagi. Datang seorang lagi lawan lagi. Pum. Ini cara orang Arab. Dan Sayyidina Ali dia pakar itu. Kalau ada mubarazah fardiyah memang Nabi hantar dia. Dan dia boleh tumbangkan 2 orang sekaligus. Itu kepakaran Sayyidina Ali lah. Dan dia memang banyak kali jadi panglima perang semasa perang Fadak, operasi-operasi di Yaman. Dia juga adalah orang yang merupakan kawalan rapat Nabi semasa peperangan berkecamuk dalam peperangan Hunain dan juga perang Uhud. Dia yang kawalan rapat Nabi. Dan dia juga adalah orang yang menyelesaikan misi sulit di zaman Nabi. Kalau tuan-tuan pernah dengar satu kes pembocoran rahsia oleh Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Balta'ah ini cerita sebelum Fathu Mekah. Berlaku masalah di Madinah ketika itu, masalah pembocoran rahsia. Rahsia rasmi sulit kerajaan diketahui oleh orang Mekah. Jadi yang bocorkan rahsia itu Hatib bin Balta'ah. Dan salah satu yang bocor masa itu adalah rahsia pergerakan rancangan Fathu Mekah. Jadinya macam mana Nabi tahu? Nabi ni satu kelebihan dia, special brand dia lah. Nabi punya special brand kalah special brand SB kita, kalah intelijen tentera kita. Walaupun kita ada SB dalam masjid ni, tapi tak boleh lawan Nabi punya SB. Kenapa pula? SB Nabi Jibril dia punya special brand. Jadi laporan tu memang mantap betul lah. Datang Jibril mengadu, ya Rasul, maklumat nak ke Mekah ni dah sampai dah, bocor dah ke orang. Siapa yang bocorkan? Jibril bagi detail lah laporannya. Orang ni bagi ke orang ni ada ni. Bila Nabi dapat maklumat itu, Nabi terus kumpulkan komando terbaik dia. Ramai sahabat pandai berperang, pandai berlawan, tapi ada orang tertentu saja yang Nabi arahkan untuk operasi sulit, yang kita panggil 69 komando ni. Dia askar pun ada komando juga. Dalam komando tu ada komando dalam komando. Dia ada pula orang yang lebih elit lagi dalam pasukan elit itu. Jadi antara 69 komando Nabi ketika itu, Ali, Zubair, Al-Miqdad bin Aswad. Ni 3 orang memang pakar betul. Tempur tanpa senjata, menyusup masuk ke kawasan musuh, memang pakar. Banyak sejarah direkodkan. Jadi Nabi pun panggil Ali standby datang. Nabi beritahu Ali, outlet satu tim pasukan pergi ke Raudatul Khah, cari satu orang perempuan naik kuda, pada dia ada surat, ambil surat bawa balik. Itu saja. Sayyidina Ali ni bila dapat arahan, beres bos. Itu komando dia tak ada soalan macam kita. Macam kita kan kalau bos suruh macam soalan kita tanya. Macam ni. Lalah hujung tak buat juga. Lalah tanya je banyak, buat dok juga. Komando dok, awak pergi ni ambil. Beres bos. Pergi ya. Dia tak tanya kuda warna apa, perempuan tu pakai tudung apa, surat apa, penting sangat ke, esok boleh tak buat, saya ada kerja. Dok, beres bos. Dia terus pergi. Kalau tempat kita ni panglima pancung tak tanya lah. Jadi tuanku titah, awak pancung dia. Tuanku dia pergi pancung. Tuanku titah, bukan hak tu, selagi. Ampun tuanku, pergi pula pancung pula selagi. Dia pancung je, tak ada tanya mana satu tuanku, ni ke tak, pancung je. Memang dia komando betul Ali ni. Ali kejar, dia pacu kuda daripada Madinah sampai ke Raudatul Khaq, sempat jumpa dengan perempuan yang bawa kuda ni. Sampai situ dia pun tahan. Faqulna akhrijil kitab. Sayyidina kata, minta maaf kau, bawa sini surat. Perempuan tu faqalat ma ma'i min kitab. Surat apa? Saya tak ada apa-apa surat. Sayyidina Ali bagi amaran. Ni komando punya amaran. La tukhrijinnal kitab aw la nulqiyanna siyab. Kau minta maaf, bagi surat atau saya telanjang ke saja kau padang pasir. Pilih mana satu nak. Bagi surat. Kalau tak saya telanjang. Ni ramai ni lalu lalang ni, habis kena
perkosa dia orang apa semua dekat. Zaman tu tak ada suhakam, boleh ugut-ugut gitu, tak masalah. Kalau sekarang pakai lawyer habis Sayyidina Ali. Perempuan tu takut tengah padang pasir, kalau telanjang lihat orang jadi makanan lah. Akhirnya dia bawa surat. Ali tak tahu surat apa. Surat itu dibawa pada Nabi. Nabi dapat, Nabi panggil mesyuarat keselamatan negeri. Mesyuarat Majlis Tindakan Keselamatan Negeri, mesyuarat mengejut. Datang sahabat-sahabat yang kanan. Nabi pun bagi surat pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun baca. Rupanya detail. Dia tulis pergerakan ke Mekah, berapa anggota, apa barang bawa, makanan apa, unta berapa ekor. Detail. Itinerary-nya lengkap. Umar Al-Khattab berangin. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuku hadzal munafiq. Ya Rasulullah, titahkan pada saya sekarang juga, nescaya saya akan kerat leher Mamat ni, saya letak atas meja sekarang juga. Nak dapat arahan je. Nabi kata sabar, sabar. Innahu qad syahida badran. Kata Nabi tak boleh. Kita tak boleh ambil tindakan pada dia sebab dia ni veteran perang Badar. Dan Nabi ni, kalau tuan-tuan belajar sirah, dia adalah seorang yang sangat menghargai veteran pasukan keselamatan. Ini kita tak ada perangai ni. Kita kesian veteran tentera, polis sampai bawa tabung kulu-kili rayuan hari pahlawan macam mana. Tak betul gitu cara begitu. Dia veteran ni kita kena hormat sebab dia memtaruhkan nyawa dia, menjaga tanah air apa semua. Lepas tu kalau orang putih, dia orang hormat veteran tentera. Kalau dia datang ke restoran ke apa, ke bekas tentera, ada diskaun, ada special lah. Kita tak, kita pala biar begitu, tak hargai sangat. Nabi dia sangat menghargai veteran, bekas-bekas pasukan keselamatan. Tak kira polis ke askar. Yang Hatib bin Balta'ah ni veteran perang Badar. Dan ahli perang Badar ni Nabi pernah announce keistimewaan, a'milu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Kamu veteran Badar, buatlah apa saja, Allah dah pun letakkan kamu dalam surga. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi masa tu Ali yang main peranan. Kisah Hatib bin Balta'ah ini ada direkodkan dalam Quran. Tuan-tuan boleh rujuk. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu uduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, jangan jadikan musuh aku dan musuh kamu sebagai sahabat yang kamu nak sampaikan berita-berita tentang Nabi Muhammad dek kerana kasih sayang. Jangan. Ni surah Al-Mumtahanah ayat pertama. Maklumat kita orang Islam jangan bocor pada orang lain walaupun kita sayang pada orang tu. Dan Hatib pun mengaku, ya Rasul, saya bukan saya bocor rahsia nak khianat Islam, tak. Saya hanya nak beritahu pada saudara-saudara saya di Mekah yang komen ni nak datang ke Mekah, ramai 10,000 orang. Awak siaplah bekalan beli susu anak, beras apa, siap-siap. Mungkin kena PKP, ada kapiu apa semua, roadblock banyak. Siapkan beli-beli bekalan makan letak di rumah. Saya niat itu saja ya Rasul, bukan nak khianat. Turun ayat Quran, Allah Ta'ala tegur, jangan kerana awak sayang ke saudara awak yang bukan Islam, semua berita, semua cerita, dah ada benda simpanlah, jangan cerita pada orang. Jadi Ali ni banyaklah dia punya keberanian dia. Bila orang kata siapa yang paling berani, orang kata entahlah paling berani. Apa jawapan Sayyidina Ali? Amma inni ma barastu ahadan illa intasaftu minhu. Ketahuilah, tidak ada seorang musuh pun yang maju ke depan bersendirian dari barisannya untuk menentangku, melainkan aku pasti akan menentang balik orang tu. Mana aku, siapa datang pun aku lawan. Tetapi maaf, walakin akhbiruni bi asja'in nas. Kalau engkau tanya aku siapa orang yang paling berani, qalu la na'lam faman, qala Abu Bakar. Kata Sayyidina Ali, awak kata saya berani, ya, saya ngaku ya, tapi saya sendiri nak mengatakan yang paling berani di kalangan sahabat adalah Abu Bakar. Kejut semua orang. Abu Bakar ni lembut orangnya. Dia bukanlah nampak komando, dia nampak orang kerja pejabat kerjaan biasa je. Dia orang meniaga. Bukanlah parlimen perang, berlawan, lengan berurat-urat, ada tak. Dia orang biasa macam tuan-tuan ni, duduk gini. Tapi kata Ali, walaupun aku ni operasi, macam-macam operasi, sulit, ada macam-macam, tapi orang yang paling berani di mata aku adalah Abu Bakar.
walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadhathu Quraisyan fahadha yajba'ahu wa hadha yutlatilhu wa hum yaqulun anta alladhi ja'alta al-alihah ilahan wahida. Aku dulu pernah tengok orang Quraisy kumun Nabi kita. Dia pegang bahu Nabi, dia goyang-goyangkan badan Nabi, tolak-tolakkan Nabi. Mereka sampai kata kepada Nabi kita, Muhammad, awak nak ubah Tuhan hak beratus-ratus ni, awak nak kompres jadi satu Tuhan je. Cuba fikir sikit, Tuhan banyak, awak nak kumpul jadi satu Tuhan saja. Dia goyang-goyangkan badan Nabi. Qal fa wallahi ma dana minna ahadun illa Abu Bakar. Demi Allah, kami masa tu belum hijrah, demi Allah, kata Ali, tak ada sahabat pun yang berani nak leraikan. Tak ada orang, kawan pun tak berani. Sebab Ali ke orang Mekah, dia junior, ni semua pakcik-pakcik dia. Tak ada orang berani mendekat kecuali Abu Bakar. Yadribu hadha wa yajba'u hadha wa yutlatilu hadha wa huwa yaqul. Abu Bakar tolak orang ni, pukul orang ni, tonyoh kepala orang ni, dia lerai ke orang ni. Kemudian dia bagi warning ke orang Quraisy, wailakum ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Wailakum, bodohmu ni belaka. Ni bodoh belaka ni. Abu Bakar dia bela Nabi. Wail ni kalau bahasa Arab maknanya celaka, kasar lah. Celaka engkau orang ni semua. Ataqtuluna rajulan an yaqulu rabbi Allah. Adakah engkau nak sampai peringkat nak membunuh satu orang hanya kerana dia mengatakan Tuhan dia adalah Allah? Cuba pakai otak sikit. Ini orang baik, keluarga orang baik, ayah orang baik, tok kir orang baik. Dia bela Nabi kita ketika orang lain masa tu tak berapa berani lagi. Ini dalam riwayat Al-Bazzar dalam kitab Al-Bidayah. Sebab itu kalau orang tanya kenapa Nabi bawa Abu Bakar teman hijrah, itulah sebabnya. Dalam ramai-ramai sahabat sebenarnya yang paling berani adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi berhijrah, kejap di jalan di depan, kejap di jalan di belakang. Nabi tanya, awak ni kejap depan, kejap belakang apa Begini ya Rasul, saya tadi nampak macam ada orang mengintai-ngintai kita. Saya takut dia ambush dengan panah, saya duduk depan. Apa-apa kena saya dulu. Yang kamu pergi ke belakang apa pula? Saya rasa macam ada orang kejar pula daripada belakang. Saya standby belakang. Kalau dia datang, saya hentak dia dulu. Ni Abu Bakar. Nabi tidur dalam gua, dia pun tidur. Lepas tu dia berjaga, dia tengok Nabi okey. Dia tengok, dia jaga Nabi semua. Itu sebablah Abu Bakar lah sahabat Nabi yang paling berani sekali. Maka marilah tuan-tuan sekalian, milikilah sifat keberanian ni. Tapi tak payahlah nunjukkan kita ni pendekar sangat. Abu Bakar dia tak tunjuk dia pendekar, tapi berani ni benda duduk di dalam. Begitulah sedikit sebanyak iktibar. Salah satulah daripada pelajaran hijrah yang kita boleh ambil pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran. Mohon maaflah sedikit kelewatan sebentar tadi, dan moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luahkanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.